Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita tafsir Az-Zuhar jilid ke-8. Kita masih baca surah Al-Ahzab ayat 7 hingga 8 dah. Kita baca tafsir surah Al-Ahzab ayat 7 hingga 8. Jadi ada perbincangan bab cinta dah. Semata-mata cinta sahaja dengan tidak memenuhi syarat cinta. Kata cinta Allah tapi syarat cinta kepada Allah tak ada. Mengerjakan suruhan Allah dan menghentikan segala tegahan larangan Allah tidaklah ada ertinya, tak ada faedah, free, percuma lah. Tidak ada orang di dunia ini yang lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada pamannya, pak saudara dia yang membesarkan Nabi dari kecil lagi, iaitu Abu Talib. Dipertahankannya Nabi, anak saudara dia itu, dari segala caci maki, kata nista daripada musuhnya. Dia turut ke dalam tawanan bersama anak saudara dia seketika, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib diboikot. Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib diboikot oleh Quraisy 2 tahun lamanya. Tetapi sayang sekali ketika diajak masuk Islam dengan mengucapkan pengakuan tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, beliau enggan, maka matilah beliau sebelum menyatakan diri jadi Islam. Jadi mati sebelum jadi Islam dah. Tak sebut, tak mengucap saya ke Nabi, tapi tak ikut arahan Nabi, suruhan Nabi, suruh mengucap Abu Talib lah pak saudara Nabi. Begitu jugalah cara-cara menyatakan cinta yang lain kepada Nabi, membaca selawat yang berbagai-bagai ragam. Nama selawat tu rekor-rekor selawat dah, selawat Fatih dan macam-macam dah. Sehingga ada di karang kitab yang khusus yang isinya semata-mata berisi selawat Nabi. Tidaklah bererti semuanya itu kalau mencintai Nabi tidak diikuti dengan melaksanakan sunnah Nabi dah. Rekor selawat Nabi tidak ikut selawat Nabi ajar dah, sunnah Nabi ajar, zikir Nabi ajar dah. Melaksanakan perintah Nabi dan menghentikan larangan Nabi tak cara. Utama yang kata utama beradab dengan Nabi, menghormati Nabi, mencintai. Dia kata gitu. Sedangkan kaedah asal cinta ni kena ikut ajaran Nabi, sunnah Nabi ya. Dan isteri-isteri beliau adalah ibu-ibu mereka. Isteri-isteri Nabi ni ibu-ibu orang Islam lah, iaitu untuk dihormati dan dimuliakan. Sehingga setelah Rasulullah wafat sekalipun tidaklah boleh ibu-ibu orang beriman itu dinikahi oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isteri-isteri Nabi itu diberi sebutan atau digelari dengan Ummul Mukminin, mak orang Islam, ibu dari orang beriman lah. Sama pendapat ahli fiqh bahawa anak-anak perempuan dari isteri-isteri Nabi atau saudara-saudara perempuannya tidaklah turut. Tidak termasuk dah. Semata-mata untuk menghormati saja. Menurut satu riwayat, Imam Syafi'i menyebutkan anak-anak perempuan mereka akhawatul mukminin, saudara-saudara perempuan dari orang-orang yang beriman. Dan antara itu nescaya Rasulullah sendiri pun dianggap sebagai bapa meskipun tidak dipanggil beliau bapa dah. Tersebut dalam sebuah hadis, innama ana lakum bimanzilatil walid uallimukum fa idza ata ahadukum al-ghaita fala yastaqbil qiblata wala yastadbirha wala yastatib bi yaminih. Rawi Abu Daud an hadis Abu Hurairah. Aku ini bagi kamu adalah laksana seorang ayah yang mengajarkan kamu, maka jika ada seseorang di antara kamu pergi ke tandas, ada kakus tandas dia, al-ghaita dah, janganlah menghadap kiblat, fala yastaqbil qiblatana, dan jangan membelakanginya, wala yastadbirha, jangan membelakangi kiblat, dan jangan mencuci dengan tangan kanan, wala yastatib bi yaminih, jangan mencuci dengan tangan kanannya. Rawi Abu Daud dari Abu Hurairah. Dan orang yang punya hubungan darah yang setengah dengan yang setengah lagi lebih utama dalam kitab Allah. Darah sunatlah, darah daging, kita darah daging lebih utama daripada saudara seagama ke, saudara apa, itulah saudara seukhuwah apa, sejamaah ke apa dah, daripada orang-orang mukmin yang lain lah, dan orang yang berhijrah sekalipun dah. Orang berhijrah tu Nabi sepersaudarakan, tapi tetap lagi utama, lebih utamanya saudara lagi lah. Kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara kamu tu boleh lah buat baik, tapi kena ikut hukum asal lah. Hukum darah daging tu lebih besar dalam, terutama dalam itulah faraid ke, bagi harta saku dan sebagainya lah. Maksud bahagian ini ialah mendudukkan soal harta benda menurut hukum hak milik yang asal dalam kitab Allah, iaitu bahawa di antara anak dengan bapa, bapa dengan anak, atau saudara yang bertali darah. Menurut hukum asal yang kitab Allah, mereka lah yang berhak pusaka mempusakai. Tetapi seketika kaum muslimin Mekah jadi muhajirin ke Madinah,
dan mereka diterima oleh saudara mereka seiman yang bernama Ansar di Madinah. Sangatlah akrab, sangat rapat betul lah hubungan mereka, bahkan sampai mereka pun itu dipersaudarakan oleh Nabi SAW sehingga sebagai saudara kandung lagi. Macam adik-beradik sungguh dia. Adik-beradik saudara dagingnya. Kalau tengok hubungan baik sungguh dia. Misalnya Zubair bin Awam radhiyallahu Allah atas beliau radhiyallahu anhu sebagai seorang terkemuka Muhajirin. Zubair bin Awam ni orang Mekah, Muhajirin ni. Sampai di Madinah telah dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Ka'ab bin Malik. Kedatangan Zubair waktu itu adalah dalam keadaan yang sangat-sangat melarat lah. Tidak ada harta benda sama sekali. Dia disambut sebagai menyambut saudara kandung sendiri oleh Ka'ab. Di waktu Ka'ab jatuh sakit, keraskan nyaris mati. Ka'ab jatuh sakit. Ka'ab mewasiatkan seluruh hartanya yang tinggal untuk Zubair. Demikianlah akrabnya, rapatnya hubungan Muhajirin dan Ansar itu sehingga waris mewarisi harta saka. Dan itu pun dapat dimaklumi kerana masing-masing telah putus hubungan dengan kerabat saudara di Mekah lah. Ada Muhajirin yang putus dengan ayahnya, atau putus dengan anaknya, atau putus sekali kedua-duanya. Seumpama Abu Bakar sendiri dia hijrah, sedangkan ayahnya sendiri dan putranya Abdul Rahman masih tinggal lagi dalam keadaan musyrik di Mekah. Yang lain pun sebegitu pula. Maka dalam ayat ini diperingatkan bahawa hukum yang asal dalam kitab Allah ialah pertalian yang erat, yang sedarah sedaging, sehingga peraturan terkah peninggalan harta waris ni faraid ini diatur dalam surah An-Nisa ikut darah daging, bukan ikut persaudaraan hijrah ke apa nak. Adapun kasih sayang kerana iman dan hijrah tetap berlaku lagi lah sebelum saudara-saudara atau anak bapa itu turut pula memeluk agama Islam. Itulah yang dimaksud dengan bunyi ayat, kecuali kalau kamu hendak berbuat kepada saudara kamu dah, nak baik sedekah tak apa dah, tapi atas dasar hukum asal tidak dah. Adalah yang demikian itu dalam kitab Allah telah tertulis hujung ayat ke-6 dengan keterangan di hujung ayat ditetapkanlah hukum yang asli dan diakui pula hukum sementara jika ada perubahan yang tidak disangka-sangka pada mulanya. Antara itu maka ayat ini memberi kita perbandingan dalam meletakkan hukum. Bahawasanya di masa yang sangat darurat sehingga hukum yang asli tidak dapat berjalan, orang boleh melalui cara lain asal dapat dipertanggungjawabkan menurut suara email. Maksud tu masa mula hijrah tu putus keluarga gapo gak kira boleh lah nak pestaka atau nak beri hadiah lah, bukan hukum asal tu dah. Hukum darurat kita kata nak beri macam setakat beri hadiah pada saudara seiman yang dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Tu boleh sekadar terdesak lah darurat pada ketika tu lah. Dan maksudnya dia ada yang nak beranak kena ikut hukum asal lah. Dan ingatlah seketika kami telah mengambil perjanjian dari Nabi dan dari engkau, dari Nabi Muhammad lah, dan dari Nabi Nuh, dan dari Ibrahim dan Musa dan Isa anak Maryam. Pangkal permulaan ayat ke-7. Dalam ayat ini Tuhan menyatakan bahawa sebelum seseorang Nabi akan memikul tugasnya terlebih dahulu, mereka buat perjanjian dengan Tuhan, ada MOU, ada perjanjian dengan Tuhan, bahawa mereka akan menyampaikan kepada umat masing-masing apa yang telah mereka terima dari Allah. Tidak boleh ada yang disembunyikan dan mesti tahan menderita, mesti sabar dan teguh hati. Terutama ialah 5 orang Nabi atau Rasul, iaitu Nabi Muhammad SAW sendiri yang dalam ayat ini disebut dan dari engkau. Ada dari Nabi Muhammad apa ada perjanjian lah dengan Allah. Sebelum itu ialah dengan Nabi Nuh, Nabi yang dahulu sekali menerima syariat di antara para Nabi dah. Sedang itu ialah Nabi Ibrahim, kemudian itu Nabi Musa, lepas tu Nabi Isa anak Maryam. Kelima Nabi itu disebut ulul azmi minar rusul, yang dianggap sebagai mempunyai tugas yang lebih berat di antara Nabi-Nabi sekalian. Dalam surah ke-42, surah Asy-Syu'ara ayat 13 jelaskan pula maksud ayat seperti ini, iaitu syara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka ma wassayna bihi Ibrahim Musa wa Isa an aqimu ad-din fala tatafarraqu fihi. Telah dia syariatkan kepada kamu dari hal agama apa yang telah diperintahkan kepada Nabi Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepada engkau, dan apa yang telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Musa dan Isa, agar supaya mereka mendirikan agama dan jangan berpecah-pecah padanya. Dan telah kami ambil dari mereka perjanjian yang berat. Hujung ayat ke-7. Hujung ayat ini menjelaskan lagi keterangan di permulaan ayat tentang perjanjian itu, bahawa perjanjian yang diambil itu bukanlah ringan, melainkan amat-amat berat. Perjanjian Nabi dengan Allah lah. Dengan demikian agar kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran bahawasanya pekerjaan segala Nabi-Nabi itu bukanlah pekerjaan yang ringan. Menyampaikan dakwah bukanlah pekerjaan yang dapat disambil lewakan. Bahkan dapat kita lihat pada pengalaman Nabi Yunus yang merasa kecil hati menghadapi kekerasan kepala kaumnya, lalu merajuk dan meninggalkan tugas, menimpalah kepadanya percobaan yang berat, iaitu dilemparkan ke laut.
untuk meringankan isi kapal yang dia tumpang lalu ditelan oleh ikan. Nabi Musa sendiri seketika mengatakan bahawa dirinya lah yang paling pintar dan paling pandai di zamannya. Dia pula disuruh pergi belajar kepada Nabi Khidir. Nabi Zakaria seketika kepalanya mula digergaji oleh kaum yang zalim. Dia hendak memekik merintih kesakitan. Telah ditegur oleh malaikat Jibril agar penderitaan itu ditanggungkannya dengan tidak mengeluh dan merintih. Agar dia menanya kepada orang yang jujur akan kejujuran mereka. Pakal ayat ke-8, permulaan ayat ke-8. Artinya adalah bahawa kelak Allah Ta'ala akan bertanya kepada orang yang jujur yang mahu menjawab dengan betul adakah Nabi-Nabi menyampaikan risalah masing-masing dengan jujur. Umat tiap-tiap Nabi itu akan ditanyai adakah Nabi-Nabi itu melakukan tugas mereka dengan baik. Adakah risalah yang tidak mereka sampaikan. Susu ilmu apa ada tak? Menyembunyikan ilmu adakah tidak ada tak? Semuanya tentu akan menjawab dengan sejujur-jujurnya pula bahawa kewajipan itu telah beliau-beliau para Nabi itu lakukan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang ketinggalan lagi. Itu sebabnya bahawa setengah daripada isi seruan yang warid yang sabit sampai kepada kita bila kita ziarah pada makam kubur beliau. Kita sebut qad ballaghtar risalah wa addaltal amanah. Sesungguhnya engkau telah menyampaikan risalah dan telah engkau tunaikan amanah. Sesudah orang-orang jujur itu menjawab dengan sejujurnya pula bahawa Nabi-Nabi itu telah melancarkan tugas mereka dengan sempurna. Barulah Allah Ta'ala akan mengambil tindakan dan telah kami sediakan untuk orang yang tidak mahu percaya siksaan yang pedih. Hujung ayat ke-8. Dengan menanyakan terlebih dahulu kepada orang yang jujur adakah Nabi-Nabi menaikkan risalah mereka dengan baik, ialah agar Allah tidak menjatuhkan azab siksaan secara zalim. Orang yang benar-benar bersalahlah yang akan dihukum berdasarkan pada penegasan Tuhan pada ayat lain, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Surah Isra ayat 16, dan tidaklah ada kami akan menjatuhkan azab sehingga kami utus seorang rasul. Surah 17, surah Isra ayat 16. Maka apabila Tuhan menjatuhkan hukuman adalah semata-mata dengan adil dan orang yang dijatuhkan azab, diberi azab pun tidak akan mengatakan bahawa dia terzalimi. Dia pun akan mengakui bahawa azab yang terimanya itu adalah patut pada jahat dia lah. Semua itu pun menjadi ibarat perbandingan bagi golongan yang disebut ulama yang dikatakan oleh Rasul bahawa ulama adalah penerima waris Nabi. Sedangkan Nabi-Nabi yang mereka warisi lagi memikul tugas dan mengikat janji berat dengan Allah. Betapa lagi bagi orang yang diwajibkan mewarisinya. Ayat ke-9. Wahai orang beriman, ingatlah olehmu nikmat Allah kepada kamu. Seketika datang kepada kamu tentera-tentera, maka kami kirimlah kepada mereka angin dan tentera-tentera yang tidak kamu lihat. Dan Allah itu adalah melihat apa yang kamu kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun farsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Ayat ke-10. Ketika mereka datang kepada kamu dari atas kamu, dari sebelah bawah kamu, dan seketika telah kacau balau penglihatan dan telah menyenokkan hati ke kerongkongan, dan kamu menyangka bahawa terhadap Allah berbagai-bagai persangkaan. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. Ayat ke-10, ayat ke-11 pula dah. Di situlah diuji orang-orang yang beriman dan akan digoncang-goncangkan dengan goncangan yang sangat. Hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Ayat ke-12. Dan seketika berkata orang yang munafik dan orang yang dalam hati mereka ada penyakitnya, tidaklah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu selain dari penipuan saja. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ayat ke-13. Dan seketika berkata satu golongan dari mereka, wahai ahli Yathrib, orang Madinah, tidak ada tempat bagi kamu, pulang sajalah, dan meminta izin sebahagian dari mereka pada Nabi. Mereka berkata, sungguhnya rumah-rumah kami telanjang, dan bukanlah rumah-rumah itu telanjang, tidak ada kehendak mereka selain dari lari saja. إذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا يستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. Ayat ke-14. Dan kalau dimasuki atas mereka itu dari penjuru-penjurunya, kemudian diminta kepada mereka supaya berbuat fitnah, nescaya akan mereka lakukan. Dan tidaklah mereka akan bertangguh-tangguh untuk itu, melainkan segera. Walau dikhalat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnata la'atawha wa ma talabbathu wa la talabbathu biha illa yasira. Ayat ke-15.
Dan sungguhnya mereka telah berbuat janji dengan Allah dari sebelum itu agar tidak mereka memalingkan punggung, dan janji Allah adalah akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya dah. Laqad kanu ahadullah min qabl la yuwalluna al-adbar wa kana ahdullahi mas'ula. Katakanlah, sekali-kali tidaklah akan bermanfaat pada kamu lari itu jika kamu lari dari maut dan terbunuh. Kalau begitu tidaklah kamu akan mengecap kesenangan melainkan sedikit. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. Okey, cerita tentang perang Khandaq pula. Wahai orang beriman, ingatlah olehmu nikmat Allah kepada kamu seketika datang kepada kamu tentera-tentera. Ini permulaan ayat ke-9. Dalam ayat ini Tuhan peringatkan kembali nikmat dan kurniaan Allah dan pertolongan besar yang ia berikan pada mereka orang Islam sebagai hamba-hambanya yang beriman. Iaitu ketika kota Madinah hendak diserbu oleh tentera Ahzab. Iaitu beberapa golongan yang telah bersekutu hendak menghancurkan Islam yang baru tumbuh. Maka datang tentera demi tentera, iaitu pada bulan Syawal tahun kelima dari hijrah Nabi SAW. Tahun kelima dah. Menurut hadis yang masyhur. Menurut riwayat dari Musa bin Uqbah, terjadi perang Khandaq itu tahun ke-4 Hijrah. Dah. Asal mula timbulnya maksud hendak menyerbu kota Madinah ini ialah dari kalangan pemuka-pemuka Yahudi Bani Nadir. Orang Madinah sendiri dah. Yahudi Bani Nadir yang dahulu dari itu telah diusir Nabi dari Madinah kerana kedapatan berancangan jahat. Muafakat jahat mereka hendak membunuh Nabi seketika beliau datang ziarah ke kampung mereka di pinggir kota Madinah. Dia ada perkam. Orang Yahudi ni bukan duduk kat kuasa rumah Nabi, jiran Nabi tak ada dah. Jauh dah. Dia kuasa dia kampung Yahudi. Madinah pun ada perkampungan dia dah. Macam kita lah. Kadang-kadang orang Cina ada perkampungan rumah teres kuasa dia dah. Jadi dia ada tambah zaman dulu kuat lagi. Kabilah tu kuat lagi lah duduk setopok. Kabilah Arab pun, kabilah Yahudi pun dia akan duduk suku-suku dah. Sebahagian mereka telah berpindah ke Khaybar dah orang Yahudi ni. Kerana sakit hati mereka, pergilah beberapa orang pemuka Yahudi Bani Nadir ni. Di antaranya ialah Salam bin Abil Haqiq, Salim bin Abil Haqiq dan Salam bin Mishkam dan Kinanah bin Rabi'. Nama lebih kurang Arab dah orang Yahudi ni dah. Mereka pergi menuju Makkah menghubungi musyrikin Quraisy, menghasut mereka supaya suka menyerbu ke kota Madinah. Dan mereka, yakni orang Yahudi, bersedia memberikan bantuan orang-orang dan sokongan harta benda yang ada harta. Yahudi ni bisnes kuat. Orang Quraisy tertarik oleh ajakan itu dan terus menyiapkan tenteranya. Lalu utusan Yahudi itu pergi pula kepada kabilah Arab Ghatafan. Mereka hasut pula Ghatafan itu supaya menyerbu Madinah bersama Quraisy. Sebab Quraisy sudah siap. Orang Quraisy ni siap ni. Dia hasut Ghatafan, so bersama-sama lah dengan orang Quraisy. Ghatafan pun menyambut ajakan Yahudi juga lah. Jadi ikut Yahudi tentera Ahzabnya. Quraisy pun keluarlah dengan persiapan yang besar dan mereka keluarkan pula Habsyi yang ada di Mekah. Orangnya geruk kan dia dah. Hamba-hamba ni. Mereka pelengkapi dengan senjata, pemimpinnya ialah Abu Sufyan sendiri. Ghatafan pun keluar pula dengan perlengkapan yang besar. Pemimpinnya Uyainah bin Hasan bin Badar. Jumlah gabungan kedua-dua tentera itu sampai sekitar 10,000 orang lah. Besar lah masa tu kan. 10,000 tentera tu besar dah. Satu penyerbuan yang hebat dahsyat dan dapat menghancurkan kalau berhasil lah. Sedangkan bilangan kaum muslimin di masa itu belumlah sebanyak 10,000, tak sampai 10,000 lah. Maka dengan anjuran dari Salman Al-Farisi, Rasulullah SAW memerintahkan menggali parit di sebelah bahagian timur kota Madinah. Dah. Bahagian alik kanan dah kota Madinah dah. Itu jurusan yang landai yang mudah dimasuki dalam penjemburan dah. Mudah orang masuk kota dah. Dengan kerja yang keras, parit itu atau lubang besar dan dalam yang tidak dapat dilompati. Walaupun dengan kuda sekalipun telah dikerjakan siang malam pagi ni. Rasulullah sendiri pun ikut bekerja lah. Bahkan Nabi pun gali parit juga. Beliau turut menggali tanah dan mengangkutnya sehingga menimbulkan semangat berlipat kali ganda pada para sahabat sekalian ni. Sahabat pun tengok Nabi sendiri. Kita ni kan macam PM Dilatur Petak Agus sendiri turun kan. Jadi sungguh lain. Musuh-musuh itu pun datang dan melabuhkan tentera besar itu di sebelah timur, dekat dari Bukit Uhud. Dan bahagian-bahagian lain lagi berlabuh di dataran yang lebih tinggi. Sedangkan kaum muslimin yang bersiap menghadapi tentera besar itu adalah 3,000 orang sahaja yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri. Cerita orang jatuh lah dah. Ada juga riwayat mengatakan hanya 700 orang sahaja. 3 riwayat lah lemah dah.
Mereka menunggu menghadapi musuh dengan membelakangi perbukitan Salak. Pertahanan mereka adalah parit galian itu yang memang sukar buat dilalui, baik tentera jalan kaki atau berkenderaan. Apatah lagi di sebelah atasnya tentera Muslim siap menunggu siapa sahaja yang mencuba hendak melalui parit itu. Dan di balik parit pertahanan dan pahlawan Islam yang menunggu segala kemungkinan itu, berlindunglah perempuan-perempuan dan anak-anak yang tertanam dalam sekali di dalam jiwa mereka bahawa mereka akan selamat. Dan keyakinan itu kuat. Tapi di sebelah agak ke timur lagi dari kota Madinah, di balik bukit Uhud, ada perkampungan orang Yahudi dari Bani Quraizah. Dia alik timur lagi dah. Ada Bani Quraizah. Sejak Rasulullah hijrah ke Madinah, mereka telah mengikat janji tidak akan membantu musuh jika Madinah diserang dari pihak luar. Bahkan akan sama-sama mempertahankan negara yang sama Madinah, dan pihak muslimin pun memberikan jaminan akan membela mereka dan tidak akan mengganggu agama mereka, agama Yahudi ni. Mereka mempunyai benteng yang kuat pula di tempat itu. Ketika Madinah mulai dikepung, mereka berdiam diri ingat akan janji yang telah diperbuat dengan Rasulullah SAW. Tetapi Huyai bin Akhtab, seorang dari pemuka mereka sendirilah, Bani Quraizah ni. Perkara sendiri yang telah pindah ke Khaybar juga, datang menemui mereka dan membujuk mereka agar memungkiri janji. Ada Huyai bin Akhtab ni yang orang tak ada Bani Nadir lagi dah. Dia telah berpindah ke Khaybar dah. Dia pujuk Bani Quraizah ni. Untuk mungkin janji lalu berpihak kepada tentera sekutu yang telah mula mengepuk akan menyerbu, lebih ke cara politik lah ni lah. Menurut Huyai bin Akhtab lah, sekaranglah waktu yang sebaik-baiknya buat menghancurkan Muhammad. Bani Quraizah mempunyai persediaan tentera lebih kurang 800 orang. Berita akan beloknya Bani Quraizah itu cepat juga terdengar oleh Rasulullah sendiri. Segera beliau utus pada mereka sahabatnya yang setia dari kalangan Ansar yang sejak zaman dahulu lagi baik hubungannya dengan Yahudi Bani Quraizah itu Sa'd bin Mu'az. Mereka dibujuk supaya jangan belok kerana bahayanya yang besar. Selama ini mereka dijamin keamanan oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin bertetangga secara baik. Maka kalau mereka khianat, nasib mereka akan sama dengan nasib Bani Nadir, iaitu akan diusir dan habis dari Madinah. Tetapi sambutan mereka sangat kasar. Mereka memaki-maki Sa'd bin Mu'az dengan ucapan yang sangat kurang ajar. Makanlah alat kelamin ayahmu dah. Dia ajak makanlah alat kelamin ayahmu. Gitulah kasar dah. Tetapi perang berhadapan tidak akan dapat terjadi. Tidak ada dari tentera yang 10,000 orang itu, tentera Ahzab itu, yang sanggup menyusul masuk dalam parit itu berani berlaga. Menempuh itu artinya hanya mati. Maksud itu lambat nak naik pula. Panah kau orang mati dah. Seorang ahli perang tanding di zaman jahiliyah yang jarang sekali orang berani menghadapinya, iaitu bernama Amr bin Abdul Wad dari Bani Amir, tampil ke dekat parit itu dan bersorak menghendaki lawannya. Siapa yang berani turun ke bawah untuk berperang tanding beradu kekuatan dengan pedang atau dengan tombak dengan kaum muslimin, di belakangnya mengikuti pula yang lain. Siapa berani ayuh tampil ke muka, katanya. Nabi merintahkan Ali bin Abi Talib. Mulanya kedatangan Ali hendak berkelahi dengan dia itu dipandang enteng saja, kerana anak muda. Ali itu masih muda lagi dah. Tapi setelah dilihatnya kesungguhan Ali menentangnya, lalu dihadapinya juga dah. Setelah tikam menikam berlaku, tuhuk-menuhuk berapa lama, tombak Ali telah dapat menembus dadanya. Kejadian itu benar-benar menaikkan semangat kaum muslimin. Ya ada kata belawai sore-sore tu dah. Hampir sebulan lamanya tentera sekutu itu tergendala di luar kota. Akan maju tidak boleh kerana adanya khandak. Akan mundur masih segan kerana masih mengharap akan dapat menghancurkan Nabi Muhammad. Jadi dia kepung sebulan lama dah. Tiba-tiba datanglah hembusan angin dari timur yang sangat-sangat keras melanda sehingga aman dan apa sahaja tertegak digolongnya roboh, habis roboh dah. Dihidupkan api pun tidak boleh hidup sebab selalu dihembus oleh angin keras itu. Kadang-kadang dibangkitkannya debu ke atas. Kemah-kemah yang tegakkan itu, kemah ditegakkan dengan kuat, dibongkar habis oleh angin keras itu, sehingga segala persediaan menjadi kucak-kacir. Makanan tidak dapat dimasak, air tidak dapat direbus, khemah tidak dapat dipasang, dan semuanya itu terjadi pada malam hari. Maka dengan hati yang sangat marahlah, jengkel marah dah, Abu Sufyan sebagai kepala ketua dari tentera Quraisy terus memasang pelana kenderaannya dan berkata kepada tentera yang dipimpinnya, "Hai Quraisy sekalian, tidak ada gunanya lagi kita lebih lama di sini. Angin begini kerasnya, segala persediaan sudah rosak, api tidak mau menyala. Periuk tidak dapat dijerangkan dah. Nak masuk pun tak boleh. Kemah tidak dapat didirikan. Lebih baik segera kita berangkat meninggalkan tempat ini. Saya sendiri sekarang juga berangkat."
Mendengar suruhan sedemikian, yang lain pun segera menurutinya. Maka kalahlah mereka sebelum bertempur lagi. Inilah yang disebutkan Tuhan di hujung ayat. Maka kami kirimlah kepada mereka angin dan tentera-tentera yang tidak dapat kamu lihat. Artinya ialah bahawa pada masa yang demikian, cuaca telah menjadi salah satu pula yang memberikan pertolongan untuk mencapai kemenangan. Lalu di hujung ayat Tuhan bersabda lagi, dan Allah itu adalah melihat apa yang kamu kerjakan. Hujung ayat ke-9. Di dalam ilmu perang moden pun masih diperhitungkan oleh jeneral-jeneral yang berpengalaman dari hal medan dan cuaca dia. Pergi Rusia ke apa? Jerman kalah dengan Rusia. Okey, cuaca sejuk ke apa dah mati gini. Medan dan cuaca sahaja tidaklah boleh tunggu. Medan dan cuaca sahaja tidaklah boleh tunggu, bahkan ikhtiar sendiri pun mestilah ada pula. Itulah tafsir dari hujung ayat bahawa Allah pun senantiasa melihat. Pula bagaimana caranya manusia mengadakan persiapan dan persediaan dalam menghadapi musuhnya. Kita melihat bahawa Nabi SAW telah mengadakan persediaan yang oleh musuh-musuh tidak dikira-kira sejak semula. Sejak awal-awal kita mikir, tak kaya parit dah. Iaitu mengadakan parit pertahanan ataupun khandak. Tak mikir, tak seketak. Kanyaklah, terkejutlah orang kafir Quraisy ni tiba-tiba ada parit besar dah. Adanya khandak itu telah memporak-perandakan rencana penyerangan strategi musuh. Mereka yang tadinya menyediakan perbekalan misalnya untuk seminggu, 2 minggu, rupanya harus memakan waktu lebih banyak dari yang dikira semula, iaitu hampir 1 bulan untuk kepung ni. Dan lagi pekerjaan penting lain yang dalam perang pun menjadi bahagian yang tidak boleh diabaikan, iaitu siasat mengucar-kacirkan persiapan musuh dengan politik pecah belah. Sebab sudah nyata bahawa 3 kelompok musuh yang telah bersatu, yang tenteranya tidak kurang dari 10,000 orang, gabungan Quraisy dan Ghatafan, kemudian menggabung pula Yahudi Bani Quraizah dengan 800 tentera, bukanlah jumlah yang kecil. Seorang Ghatafan bernama Nu'aim bin Mas'ud. Jadi nama Nu'aim bin Mas'ud ni Ghatafan, dengan sembunyi-sembunyi datang kepada Rasulullah, menyatakan bahawa dirinya mulai waktu itu telah masuk Islam, namun kaumnya dan pihak musuh belum ada yang tahu lagi. Dia diminta oleh instruksi arahan kepada Rasulullah apa yang dapat dia kerjakan. Lalu Rasulullah menerimanya dengan gembira, kerana sebagai Rasul Tuhan yang penuh firasat, sudah dapat beliau baca pada wajah Nu'aim bahawa dia memang telah Islam sungguh-sungguh. Lalu beliau beri dia arahan. Pertama, hendaklah dia rahsiakan bahawa dia telah masuk Islam. Dia diperintah menemui pihak musuh satu demi satu dan berusaha memecahkan persetujuan mereka. Nabi bersabda, engkau seorang diri, tapi engkau akan sanggup berbuat banyak untuk menghancurkan kekuatan mereka. Perang propaganda ni. Ingatlah bahawa perang adalah mempunyai berbagai tipu daya. Politik ada guna kaedah ni lah dah. Tapi yalah, tipu daya tu siapa kau bahaya bunuh orang dah. Perkauman itu bukan dia ni. Kita orang Islam pernah kafir macam ni. Nu'aim berjanji akan melaksanakan perintah Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Maka terlebih dahulu ditemuinya ialah Bani Quraizah. Di zaman dia masih jaliah, dia mempunyai pergaulan yang baik dengan mereka itu, dengan Bani Quraizah. Jadi Nu'aim ni jumpa Quraizah. Sebab itu kedatangannya masih dipercayai. Lalu dia berkata, hai Bani Quraizah, selama ini kalian sudah tahu hubungan baikku dengan kalian. Mereka menjawab, memang engkau orang baik, kami tidak ragu kepada engkau. Lalu dia berkata, Quraisy dan Ghatafan tidak sama keadaannya dengan kalian. Negeri ini negeri kalian. Di sini harta benda kalian, anak-anak kalian dan isteri-isteri kalian. Kalian tidak akan dapat memindahkan mereka ke tempat yang lain. Tetapi Quraisy datang kemari pergi memerangi Muhammad. Lalu kalian berkawan dengan mereka memerangi Muhammad pula. Sedangkan Quraisy dan Ghatafan bukan orang sini, orang jauh luar. Negeri mereka, harta benda mereka dan anak isteri mereka berada di tempat yang jauh, bukan seperti kalian. Kalau Quraisy dan Ghatafan menang, dapatlah mereka mengambil harta benda Muhammad. Tapi kalau mereka tidak berhasil, mereka akan segera meninggalkan tempat ini. Sedangkan kalian akan mereka tinggalkan menghadapi sendiri Muhammad yang telah kalian musuhi itu. Kalau demikian jadinya, tidaklah kalian akan sanggup menghadapi Nabi Muhammad SAW. Sebab itu dengan jujur saya nasihatkan kepada kalian, supaya kalian meminta jaminan dari bangsawan bersama mereka. Minta kirimkanlah anak-anak muda mereka kepada kalian, sebagai jaminan bahawa jika terjadi perang dengan Muhammad, mereka tidak akan meninggalkan dan mengecewakan kalian. Jadi dia ada gadang dengan anak-anak muda orang Quraisy ni, supaya kalau perang ni kalah setang mana pun, dia tak lagi lah, perang sampai mati lah, tunggu anak muda dah kadang. Saranan Nu'aim itu rupanya termakan oleh mereka, dan mereka berkata, apa yang engkau sarankan itu tepat sekali. Setelah itu dia menarik diri dari Bani Quraizah dan pergi menemui Quraisy pula. Lalu dia berkata kepada Abu Sufyan,
Dan orang-orang yang dikelilinginya seraya berkata, kalian sudah kenal bagaimana baik hubungan saya selama ini dengan kalian. Dan bagaimana pula saya menjauhkan diri dari Muhammad. Sesungguhnya saya sudah mendengar suatu berita penting yang saya rasa wajib menyampaikan kepada kalian. Sebagai nasihat yang jujur, harap saya kalian rahsiakan pula lah. Dan rahsia ni, mereka jawab, akan kami simpan rahsia itu. Dia teruskan, kalian harus tahu bahawa orang Yahudi itu rupanya sudah menyesal tentang perbuatannya memungkiri janji dengan Muhammad. Mereka telah mengirim utusan pada Muhammad menyatakan mereka menyesal atas perbuatan khianat mereka itu. Mereka menawarkan pada Muhammad, tanda kami telah menyesal, sudahkah Tuhan menerima jika kami kirimkan orang-orang dari Quraisy dan Ghatafan sebagai sandera, sebagai tebusan, supaya dapat Tuhan potong leher orang-orang itu. Kemudian kami bergandeng bahu dengan Tuhan memusnahkan Quraisy dan Ghatafan yang masih tinggal. Jadi dia duk soal Bani Quraiza ni berpaling tak ada nak khianat ke Quraisy dan Ghatafan pula dah. Muhammad telah menjawab bersedia menerima orang-orang itu jika dikirim. Lalu Nu'aim berkata seterusnya, lantaran itu kalau ada utusan Yahudi mengirim utusan meminta orang-orang sandera, orang-orang tebusan, orang-orang muda tebusan ini, sekali-kali jangan kalian berikan walau seorang pun. Setelah nampak hilang kepercayaan Quraisy kepada Yahudi itu, Bani Quraiza itu, Nu'aim pun melanjutkan siasatnya pula kepada Ghatafan pula dah. Jadi kaum dia lah Ghatafan kan. Setelah bertemu, dia pun berkata, wahai seluruh Ghatafan, kalian adalah asal usulku dan keluarga dekatku dan manusia yang paling aku cintai. Saya percaya bahawa kalian tidak akan merasa ragu pada diri saya. Memang kami percaya kepadamu, jawab mereka. Lalu dia berkata, ini rahsia besar, simpan baik-baik. Mereka jawab baik. Lalu diuraikannya lah pula perkataan yang dikatakan kepada Quraisy itu, iaitu bahawa Yahudi telah merasa menyesal mengkhianati Nabi Muhammad. Tanda penyesalannya, dia menjanjikan pada Muhammad akan mengirim beberapa orang dari Quraisy dan Ghatafan untuk dipotong leher mereka oleh Muhammad. Orang tebusan lah. Sebab itu kalau ada Yahudi itu meminta tebusan, jangan diterima. Maka pada 5 hari bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah itu, dengan takdir Allah, Quraisy di bawah Abu Sufyan dan Ghatafan di bawah pimpinan kepala-kepalanya mengutus Ikrimah bin Abu Jahal bersama dengan beberapa orang lain menemui Bani Quraizah. Utusan itu menyampaikan bahawa kami tidak akan lama tinggal sini kerana persediaan perbekalan sudah hampir habis. Sebab itu mereka mendesak Bani Quraizah supaya bersedia memasuki medan perang sehingga beres urusan kita dengan Muhammad. Bani Quraizah menjawab bahawa pada hari Sabtu mereka tidak mungkin keluar pergi berperang. Kalau kami langgar peraturan kami itu, kami keluar hari Sabtu, kami akan dapat celaka. Hal itu tentu sudah tuan-tuan tahu dah. Dan kami tidak akan segera saja masuk ke medan perang kalau tuan-tuan Quraisy dan Ghatafan tidak memberikan jaminan pada kami bahawa tuan-tuan tidak akan meninggalkan kami. Jaminan itu ialah orang-orang yang akan dapat kami anggap sebagai tebusan. Kerana kami takut bila peperangan ini akan membawa kerugian bagi tuan-tuan. Maka tuan-tuan akan segera meninggalkan kami menghadapi sendiri Muhammad itu. Kalau terjadi sedemikian, kami tidak akan sanggup. Siasat Nu'aim itu sangatlah berhasil. Persekutuan telah pecah dah. Pecah tak percaya mengakulah dah. Rasa percaya-percayai di antara yang bersekutu sudah mulai pecah. Baru sekira 3 minggu saja pengepungan sudah mulai goyah dan Khandaq pun tidak dapat mereka seberangi lagi dia. Musim dingin kian lama kian mendatang. Dingin di Madinah terkenal sampai kepada zaman kita ni. Pahlawan ni pun sejuk lagi Madinah ni. Dia masa dia musim sejuk dia nak. Dingin yang dicampuri oleh hembusan angin keras dari timur yang oleh orang Arab disebut dengan angin Shiba. Angin Shiba ni. Dia berhembus di telinga mendengin-dengin dan kering sehingga kulit akan segera pecah-pecah dia. Masa sejuk ni dia jadi gitu dia. Dah sejuk dia jadi mengekoh kulit dia. Kering dia. Mana angin sengit berhembus, mana pula semangat persatuan telah pecah pula dan satu terhadap yang lain mulai putus. Tak percaya satu sama lain kerana siasat propaganda Nu'aim lah. Dalam saat itu pula Rasulullah SAW mendorongkan siasat yang kedua, iaitu membujuk Ghatafan dan beberapa kabilah dari Najd. Menyuruh mereka pulang sahaja. Untuk mereka akan diberi hadiah kenang-kenangan sepertiga hasil kurma Madinah. Kerana Rasulullah SAW tahu benar bahawa Ghatafan ini ikut berperang bukanlah kerana suatu cita-cita yang hendak dipertahankannya, melainkan kerana ingin mendapatkan harta rampasan perang sahaja. Kalau mendapat kemenangan, menyerbu Madinah bersama Quraisy. Sudah dicoba hendak menyerbu dalam kota satu kali namun gagal total kerana waspadanya kaum muslimin. Ketika mereka datang pada kamu dari atas kamu dan dari sebelah bawah kamu, pangkal ayat permulaan ayat ke-10.
Inilah yang dibayangkan oleh Huzaifah bin Al-Yaman. Dalam itu kami duduk berbaris-baris di tempat pertahanan, kami berjaga-jaga. Huzaifah yang kata dah. Abu Sufyan di tempat ketinggian di atas kami. Bani Quraizah di sebelah bawah kami, dan yang kami takuti mereka akan menyerang mengganggu anak-anak kami. Malam itu sangatlah gelap dan angin berhembus keras sekali. Suara angin menderu-deru seperti petir layaknya, sehingga jika diangkat jari-jari ke muka tidaklah akan kelihatan. Untuk penangkis dingin dan sejuk itu, saya menyelimuti badan dengan kain selimut yang diserahkan isteri saya. Itu pun tidak sampai menutup mulutnya. Tiba datanglah Rasulullah ke dekatku, sedang saya duduk berkelumun, maksudnya duduk selimut lah. Kedinginan, kesejukan lah. Lalu Rasulullah bertanya, siapa ini? Saya menjawab, Huzaifah. Lalu saya bersikap dengan baik di hadapan beliau, di hadapan Nabi lah. Beliau bertanya sekali lagi, Huzaifah, benar ya Rasulullah? Jawabku dah. Lalu beliau menjatuhkan perintah, kamu pergilah sekarang juga mengintip kaum itu, selidiki sebaik-baiknya dan bawa khabarnya kepada ku. Baik jawabku dah. Jadi Huzaifah Nabi suruh pergi jadi SB lah, pergi cek dah. Pergi siasat mata-mata, pergi cek apa berita dah. Baik jawabku, padahal saya sangat ketakutan akan pergi mencampungkan diri ke sana dan saya pun kedinginan sejuk pun dah. Lalu Rasulullah menadahkan tangannya ke langit memohonkan perlindungan Allah atas aku, dan berdoa juga supaya dia selamat dah. Masuk camp musuh ni, masuk tempat musuh ni, dia kau orang bunuh, boleh tak? Tiba-tiba hilang takutku dan timbullah beranikan doa Nabi dah. Dan beliau memesankan pula supaya saya berhati-hati, jangan berbuat sesuatu yang mencurigakan. Dan kelak setelah mengetahui keadaan supaya segera kembali dah. Jangan kepanuh ke apa dah. Saya pun keluar dalam kelam gelap gulita itu menuju tempat berkumpulnya mereka itu dah. Saya dapat melihat seorang yang tubuhnya tinggi besar mendekatkan kedua telapak tangannya kepada api unggun yang masih hidup, lalu membarutkannya ke mukanya. Dia sedang menyampaikan kehendak hatinya kepada pengikut-pengikutnya bahawa penyerbuan ini tidak berhasil. Perbekalan bekal makan yang gapa sudah habis, lebih baik segera saja pulang ke Mekah. Melihat dia asyik berkata-kata demikian, saya keluarkan anak panah dari kantungnya dan sudah saya sandarkan pada busurnya. Hendak saya panah dia di bawah nyalaan api tersebut. Tapi saya teringat pesan Rasulullah bahawa saya tidak boleh berbuat demikian sebelum saya pulang kepada beliau memberi berita. Ketika itu saya belum tahu bahawa orang itulah Abu Sufyan. Ya. Kalau teringat akan pesan Rasulullah SAW tersebut, maka panahku aku kembalikan ke dalam kantungku, bekah dia dah. Lalu aku beranikan diriku dan aku masuk ke tengah-tengah askar yang banyak itu. Kebetulan aku masuk ke tengah-tengah Bani Amir. Sebab tidak lama aku ada di tengah-tengah mereka, terdengarlah pemimpin mereka berseru, hai Bani Amir, segera kita berangkat, kita tidak dapat lagi berhenti lama-lama di sini. Kata Huzaifah selanjutnya, memang aku dengar suara angin yang keras bertiup-tiup sehingga membangkitkan pasir-pasir dan batu-batu kerikil menimbuni alat-alat persiapan dan hamparan khemah mereka. Bahkan seluruh angin ribut yang keras itu telah memukul mereka. Setelah melihat keadaan yang sedemikian, Huzaifah pun kembalilah kepada Nabi SAW. Didapatinya beliau sedang bersembahyang. Kerana kebiasaan beliau bila mana menghadapi hal-hal yang hebat, itu beliau selalu sembahyang lalu memohon kekurniaan dari Tuhan. Setelah beliau selesai sembahyang sunat itu, maka Huzaifah pun lalu mendekati beliau menceritakan segala yang terjadi, bahawa angin ribut yang sangat keras itulah membuat musuh-musuh itu kacau balau dan mereka mulai meninggalkan tempat itu. Itulah yang dimasukkan dalam pangkal permulaan ayat ke-10. Ketika mereka datang kepada kamu dari atas kamu dan dari sebelah bawah kamu, artinya bahawa musuh telah mengepung dari segala pihak, iaitu Quraisy yang datang dari sebelah selatan dan hendak mengepung dari sebelah selatan. Qatafan datang dari jurusan timur dan Yahudi dari Bani Quraizah pun telah belot dan khianat akan janjinya. Dan seketika telah kacau balau penglihatan, artinya ialah bahawa kerana musuh itu telah mengancam dari segala pihak, seakan-akan goncanglah penglihatan. Kejurusan mana akan dihadapkan perhatian, padahal musuh telah mengepul dari segala pihak. Akan dihadapi yang datang dari sebelah selatan, iaitu orang Quraisy, namun bahaya Qatafan tidak kurang dari itu. Akan dihadapi Qatafan dan Quraisy kalau Bani Quraizah bangkit mula menyerbu. Padahal jumlah musuh telah bergabung tidak kurang dari 10,000 atau 11,000 orang. Sedangkan kaum muslimin hanya sekitar 3,000 orang saja, mungkin kurang. Itulah yang dimasukkan dengan zaghatul absar, iaitu berkacau balau penglihatan. Entah ke mana akan ditujukan. Sehingga kalau kiranya musuh yang 10,000 orang itu tergenggam dalam satu komando, mungkin hancurlah pertahanan Madinah pada waktu itu kalau bersatulah. Tetapi kelemahan mereka adalah kerana komando tidaknya satu kepala, debalah satu sama lain, dan masing-masing tidak benar-benar percayai antara satu sama lain.
dan telah menyenakkan hati kekerongkongan. Inilah kalimah yang tepat untuk menggambarkan rasa panik mereka, kecemasan mereka dan kekacauan fikiran mereka, iaitu yang terdapat dalam kalangan orang yang bertahan di Madinah itu. Dan kamu menyangka terhadap Allah berbagai-bagai persangkaan. Ujian ayat ke-10. Pada saat demikian itu, boleh dikatakan penduduk Madinah mulai panik, mulai kacau fikiran. Timbullah berbagai-bagai persangkaan terhadap Allah. Ayat yang selanjutnya menjelaskan berbagai macam persangkaan itu. Di situlah diuji orang yang beriman dan akan digoncangkan dengan goncangan yang sangat. Ayat ke-11 dah. Kena kepung sebulan dah. Negeri telah dikepung musuh 3 kali lipat kali ganda. Banyaknya. Sedangkan Bani Quraizah tetangga sendiri mula berkhianat. Semuanya itu adalah ujian yang berat bagi orang yang beriman di masa itu. Dan memang iman itu selalu ditentang oleh ujian. Dia katakan tadi iman mesti ada ujian dah. Di ujian ayat ke-10 di atas dikatakan bahawa timbul berbagai-bagai sangkaan terhadap Allah. Ada sangkaan yang buruk dan ada sangkaan yang baik. Memang pada segala zaman di mana saja saat demikian menyebabkan penglihatan berkacau, hati menyesak kekerongkongan. Kita di Indonesia ini telah pernah merasakan yang sedemikian. Baik ketika permulaan perang di tahun 1942, waktu Jepun mulai mengeluarkan ancaman kepada pemerintahan kolonial Belanda. Itu di Indonesia, kita British dah. Ataupun ketika Jepang telah kalah dan bangsa Indonesia mengalahkan kemerdekaan Indonesia. Dan setelah itu diteruti oleh berbagai-bagai macam percubaan berat, penderitaan melawan penjajah. 2 kali serbuan besar-besaran Belanda, Julai 1947 dengan Disember 1948. Jadi bila 1947, Disember 1948 tu Belanda mari semula nak surai Indonesia ni. Sampai kepada pengembalian pemerintahan Republik Indonesia pada Yogyakarta dan sampai pada penyerahan kedaulatan Disember 1949. Di sini ni ia perang dah. Yang merdeka daripada Belanda tu bukan main-main lah, di peperangan dah. Disember 1949 tu lepas tahun lepas tu barulah merdeka dah. Kumpulan dari semuanya itu kadang-kadang membuat berkacau balau penglihatan lah. Perang dah. Hilang pada dan ranah yang akan dituju. Entah jadi penganut republik yang setia atau jadi federalis yang munafik. Atau jadi orang yang menjual pendirian kerana mengharapkan pangkat yang tinggi dan kekayaan harta benda. Menyenakkan hati kekerongkongan kerana tidak menentu nasib di zaman yang akan datang. Bila akan berhenti penderitaan ini, tidak menentu tempat diamnya, dikejar-kejar oleh musuh. Di situlah semuanya datang ujian yang berat dan goncang-goncangan yang hebat. Tidaklah heran kalau ada yang tumbang dah. Dan seketika berkatalah orang-orang munafik dan orang yang dalam hati mereka ada penyakit. Tidaklah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu selain dari penipuan saja. Ayat ke-12. Untuk menjelaskan maksud ayat ini, lebih baik kita sanding sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW yang hadir dan turut bekerja keras menggali parit Khandaq itu di samping Rasulullah SAW, iaitu Amr bin Auf. Berkata Amr bin Auf, aku dan Salman dan Huzaifah dan Nu'man bin Muqarrin dan seorang sahabat Ansar lagi menggali 40 hasta yang mesti segera kami selesaikan dalam parit. Kami gali terus sampai palu-palu kami terbentur kepada sebuah batu putih keras. Guna cok ke apa, kena batu putih keras yang menyebabkan palu-palu kami pecah dan kami sudah payah namun batu itu tidak juga dapat ditumbangkan, dipecahkan. Lalu Salman pergi menemui Rasulullah menceritakan bahawa pekerjaan kami terbentur, terhalang. Terberhenti kerana sebuah batu keras yang besar dan putih yang tidak terganjak dan tidak ngingis, tidak gogek sikit pun ketika hendak dihancurkan. Bahkan ninggis kami pecah dah. Dan mata cok kami pecah dibuatnya. Mendengar laporan Salman itu, Rasulullah SAW segera datang ke tempat itu. Lalu beliau ambil linggis besi itu dari tangan Salman. Lalu beliau ayunkan dan hantamkan linggis itu ke batu tersebut. Lalu memancarkanlah api dari bekas ayunan itu dan beliau pun mengucapkan Allahu Akbar. Nabi buatnya. Pendengar beliau bertakbir itu, seluruh kaum muslimin pun mengucapkan takbir pula mengikuti takbir beliau. Setelah itu beliau ayunkan pula linggis cok betul lah cok tu sekali lagi dan beliau hentamkan kepada batu itu. Mancar pula lah api dan batu itu pun mulailah retak dah. Dah 2 kali katuk retak dah. Beliau pun mengucapkan takbir pula sekali lagi dengan suara yang bersemangat. Dan kaum muslimin pun yang mendengarkannya pun bergemuruh pula suara takbir mata Allahu Akbar berlakulah. Setelah itu beliau ayunkan sekali lagi dan beliau hentamkan pula kepada batu itu. Api pun mancar pula dan batu itu pun pecah. Dan Nabi mengucapkan pula sekali lagi Allahu Akbar. Seluruh muslimin gemuruh. Dah.
pula suara takbir mengiringkannya. Batu pun telah pecah dan 3 kali takbir telah terdengar. 3 kali takbir hancur lebur batu dia. Meskipun nampak betapa hebatnya beliau mengumpulkan tenaga untuk memecahkan batu penghalang itu, namun muka beliau kelihatan berseri-seri menunjukkan semangat beliau yang bertambah-tambah tinggi dan imannya tiada, percayaannya kepada Allah yang tiada tandingannya. Sahabat-sahabat yang banyak itu pun berseri-seri pula wajah mereka menghadapi Rasulullah, menunggu apa lagi gerangan yang akan beliau perintahkan. Lalu beliau pun berkata, ketika paluku lah cok ke jatuh yang pertama dan batu keras itu mulai pecah. Dan sinar api memancar daripadanya, terbayanglah di dalam cahaya lintasan api itu istana-istana negeri Hirah. Dan sejanggah sana tempat bersemayam Kisra, kerajaan Parsi lah. Parsi. Iran tu lah menyeringai kepadaku laksana sang dari anjing. Nampak kerajaan Parsi lah. Di saat itu juga Jibril datang bisikkan kepadaku bahawa semuanya itu kelak akan ditaklukkan oleh umatku. Jadi Islam ni akan takluk Iran lah, Parsi maksudnya. So, kerajaan Parsi akan jatuh pada kerajaan Islam. Umat Islam. Ketika palu aku ajungkan untuk kedua kalinya, dan batu itu mulai retak. Maka dalam cahaya api terbayang pula menyeringai istana-istana merah dari di negeri Rom, laksana saing-saing anjing. Jibril datang pula kepadaku membisik-bisikkan bahawa umatku akan menguasai negeri itu kelak. Di mana ni? Di Rom ni. Tahulah di Syria ni negara apa ni? Pada ayat yang ketiga, dan batu itu aku hantam lagi, memancarlah pula cetusan api. Di saat itu pula terbayang menyeringai istana-istana negeri Son'a, yakni Arabia Selatan. Dan sana saing-saing anjing. Jibril pun datang membisikkan padaku bahawa tempat itu kelak akan dikuasai oleh umatku Arab Selatan lah, Yamen ke apa. Oleh sebab itu, betapa pun yang kamu hadapi, gembirakanlah hatimu. Maka bergembiralah seluruh kaum muslimin itu dan semua mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala apa yang Allah janjikan Allah pasti dan benar berlaku. Maka orang munafik itu, iaitu yang masuknya ke dalam Islam hanya semata-mata kerana mengharapkan keuntungan harta benda, melihat Islam kuat dan kalau menang perang mereka akan mendapatkan harta rampasan juga, dan kalau ternyata kaum muslimin lemah mereka pun bimbang. Disertai pula oleh orang yang ada penyakit dalam jiwanya, iaitu penyakit ragu-ragu, hati tidak tetap, pengecut, turut-turutan ikut orang dan tidak ada rasa tanggungjawab, yang mahu enaknya saja. Maka orang yang sedemikian seperti itu akan memandang bahawa apa yang janjikan oleh Allah dan Rasul itu hanyalah semata-mata tipuan belaka atau bujukan pengobat hati saja. Mereka tak percaya akan apa yang dikatakan oleh Nabi. Mereka berfikir mana boleh kita menang lawan Parsi Syria Rom Cuba lihat 10,000 musuh telah mengepung kita, sedangkan kita tidak cukup seperti mereka. Sedangkan kita yang di hadapan mata lagi belum tentu, apatah lagi akan menaklukkan istana Kisra di Persia, sebuah kerajaan yang besar, ditambah lagi dengan menaklukkan istana Rom, kerajaan besar pula. Itulah dua buah kerajaan yang amat besar pada masa itu. Apatah lagi akan ditambah pula dengan menaklukkan Son'a, iaitu di Son'a di Yamen masih di bawah naungan kerajaan Parsi juga masa tu, diperintah oleh keturunan raja-raja Parsi setelah dapat melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Habsyi, kerajaan Habsyah Mereka memandang bahawa perlu palu Nabi mecah cok Nabi memecahkan batu besar yang disambut oleh 3 kali takbir itu hanyalah omong-omong kosong, buah besar saja bujukan Muhammad kepada pengikut-pengikutnya yang bodoh mahu diatur hitung saja dia kata bodoh lah. Kat mana ni? Kita tengok soal 35 dah. Dia banyak lagi. Cukup sikit. Sudah hari dah. 48 minit dah kat sejam dah. Banyak lagi. Pada sekat tu ya, wallahu alam, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.